Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jadi pada malam ini insya-Allah kita akan masih lagi ad-darsul awal, masih lagi pelajaran yang pertama. Kita minggu lepas kita berhenti pada muka surat 3 dan belum habis lagi. Jadi malam ini kita akan sambung. As-soalu tsani, bahagian pertama sudah pun kita selesaikan. Ar-rajulu at-talibani al-ummal. Jadi pada malam ini kita akan masuk yang bawah ya. Al-bintu at-tilmizatani dan juga al-ummahatu. Okey, kali ini kita akan belajar secara perlahan-lahan. Okey. Memadamkan ada permintaan supaya saya mengajar lebih slow untuk meraihkan sahabat-sahabat yang baru mengikuti kelas kita yang kurang asas bahasa Arab. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama pandai insya-Allah. Okey. Tuan-tuan buka muka surat 3 ya. Kalau ada masalah suara saya tak dengar ke, okey, tolong maklum. Pak lain rumah saya malam ni dia kurang okey sikit. Okey, baik. Kita pergi kepada al-bintu. Al-bintu darasat al-qanun. Okay. Al-bintu darasat al-qanun. Memang ta asalnya mati. Okey, boleh rujuk nota kita. Al-bintu, si budak perempuan itu, anak perempuan itu, dia sebut al-bintu ni dia daughter lah, masa muda. Darasat ialah fi'il madhi. Jadi kalau al-bintu itu muannas, al-bintu duduk di awal jumlah ismiyah, di i'rab sebagai mubtada, hukumnya marfu'. Okey, al-bintu muannas, al-bintu mufrad. Jadi kalau khabar dalam bentuk fi'il dan kita fokus kepada fi'il madhi, jadi fi'il kena sama jantina. Okay, darasat, ta itu mati. Jadi bila dia jumpa dengan alif lam, okey, dia jumpa dengan alif lam, jadi kita kena hidupkan ta dengan baris bawah. Okey, darasatil, macam tu. Al-bintu darasatil qanun. Al-qanun maksudnya undang-undang. Okey, yang kedua, jadi kalau kita tukar, arahan soalan ini ialah tukar perkataan yang bergaris kepada dhamir. Jadi kita tukarlah kepada hiya. Okey. Jadi tukar kepada hiya ya. Sebab hiya ini maknanya dia perempuan. Jadi ayatnya berbunyi hiya darasat. Ta tu matilah. Jadi bila sambung macam mana? Dihidupkan dengan baris bawah.
Apa sebab bagi bawah? Arab pilih bagi bawah, mereka kata lebih ringan bila berjumpa dengan alif lam. Okey, berikutnya at-tilmizatani. Kedua-dua pelajar perempuan itu. Kataan pelajar perempuan banyak dalam bahasa Arab. Okey, yang pertama talibun. Adapun disebut dengan alif lam at-talibu. Kalau muannas talibatun dengan alif lam at-talibatu. Kadang-kadang disebut muridun dengan alif lam al-muridu. Itu bahasa Arab. Okey, muridatun al-muridatu. Okey. Baik, jadi di sini at-tilmizatani maknaha at-talibatani. Darasata, okey, ta itu ada alif. Sebab tu ada alif menunjukkan dua orang. Okey, jadi kalau ada alif, ta yang mati asalnya dihidupkan dengan baris atas sesuai dengan alif lepas ta. Darasata panjangnya 2 harakat lah. Okey, lepas alif nak dijumpa dengan alif lam. Jadi untuk bacaan sambung kita akan baca darasatat tajwid. Okey, darasatat tajwid. Kita tak perlu panjangkan ta. Jangan sebut at-tilmizatani darasatat tajwid. Di situ tak berlaku lazim kalimi muthaqqal. Okey? Tak berlaku. Jadi kita kena lompat terus dengan membatalkan bunyi panjang. Okey, peliknya bila tulis mesti ada alif. Okey, at-tilmizatani darasatat tajwid. Kedua-dua pelajar itu telah mempelajari ilmu tajwid. Baik. Yang berikutnya al-ummahatu. Kataan al-ummahatu ialah jamak. Kalau itu buka kamus. Okey, kalau kita buka kamus kita akan jumpa tak mufradnya ummun. Okey, seorang ibu. Amma. Okey, ummun. Dia tak perlu ada ta marbutah. Kalau masuk juga ummatun maknanya satu umat, one nation. Jadi maknanya berubah. Okey, ummun bila tanpa alif lam dibaca dengan tanwin. Kalau masuk alif lam, alif ini bertanda hamzah, tetap ada hamzah. Al-ummu. Okey. Jadi masih lagi mufrad. Al-muthanna ummani. Al-ummani. Kalau jamak ada sebab apa dia? Ummahat. Okey, ummahat. Tiba-tiba muncul ha di sini. Okey, jadi kalau kita belajar secara mendalam dalam ilmu saraf, tak bincang tentang asal usul perkataan umum, di sana ada beberapa pandangan ahli-ahli saraf. Jadi ada yang kata ha ini katanya satu pendapat ialah huruf yang asal yang ada ketika mufrad. Ada yang kata yang asalnya ialah apa dia wow. Itu perbincangan di kalangan ahli-ahli saraf. Apalah. Jadi saya dah nak bincang yang itu. Jadi mufrad disebut ummun. Jadi bila jamak Arab datangkan ha, lepas tu ditambah alif ta di hujung menandakan jamak muannas salim. Ummahat. Okey, bila masuk alif lam al-ummahat. Para ibu itu dia ramai lah ya. Darasna tafsir. Mereka semua telah pun belajar ilmu tafsir. Dan darasna itu ialah fi'il. Fi'il apa? Fi'lun madhi. Okey, untuk ramai. Jadi kita sudah pun
belajar pada malam ini melibatkan al-ghaibah. Tuan-tuan boleh tengok jadual di bawah. Saya senaraikan. Al-ghaibu maknanya apa? Pihak yang ketiga. Al-ghaibatu maknanya apa? Pihak yang ketiga juga tapi perempuan. Jadi huwa, huma, hum, dia, huma, hunna kita letak pada jari kita. Okey. Jadi sini apa dia? Huwa. Lalu kita ambil kata dakhala, huwa dakhala. Huma dakhala. Okey, kalau hum dakhalu, begitu. Okey, kalau hiya dakhalat. Kalau huma dakhalata. Okey, kalau hunna dakhalna. Sangat mudah. Okey, dakhalna tambah sahaja nun di hujung dan sebelum nun itu dimatikan. Baik. Jadi kalau kita kembali balik kepada al-bintu, at-tilmidatani, al-ummahat, kataan yang digariskan itu, al-bintu tukar kepada hiya. Hiya darasatil qanun. At-tilmidatani tukar kepada huma. Huma boleh mereka berdua lelaki, mereka berdua perempuan. Huma darasata at-tajwid. Bacaan sambung. Huma darasata at-tajwid. Negara al-ummahat tukar kepada hunna. Hunna darasna tafsir. Mereka semua telah belajar ilmu tafsir. Baik. Jadi kalau kita ambil kataan darasa, letak pada kedua-dua jari kita. Jari yang pertama ni, bahagian ni dikenali sebagai al-ghaib. Yang ni kita kata apa? Al-ghaibah. Baik. Huwa, huma, hum. Dia, huma, hunna. Letak darasa. Darasa, darasa, darasu. Okey, sangat mudah. Darasat, darasata, darasna. Okey, darasat, darasata, darasna. Okey. Jadi yang hunna ini, kena hati-hati. Yang hunna darasna. Kita akan tambah apa di hujung? Tambah nun. Jadi nun ni ahli bahasa memberi nama tertentu, nama khas kepadanya. Mereka kata nun ni nun an-niswah. Nun yang menunjukkan ramai. Jadi huruf sebelumnya mesti dimatikan. Okey. Jadi sin ni asalnya hidup. Yang ni mesti dimatikan. Okey, ini sangat penting. Sebab ada pelajar, bila kita minta menanda baris, mereka buat darasana. Macam tu salah. Okey, kalau kita ambil kataan lain. Kataan apa? Kataan akal. Letak sahaja. Akala, akala, akalu. Di sini akalat, akalata, akalna. Cuma na tu jangan panjang ya. Akalna. Berhenti macam mengejut. Okey. Qara'a. 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 Panjang sikit dua harakat. Qara'u. Qara'at. Qara'ata. Qara'na. Begitu. Okey. Jadi alhamdulillah sudah pun selesai dua jari. Dan ada berbaki tiga lagi. Okey. Jadi kita akan masuk muka surat yang ketiga. Soalan yang ketiga. Muka surat yang keempat ya, sila. Baik. As-soal tsalits. Soalan yang ketiga, an-nithil fi'la fil as'ilatil atiyati. Mana apa? Jadikan fi'il dalam soalan berikut. Okey. Jadikan ia muannas. Bahasa mudah muannaskan. Fi'il di bawah. Okey. Ya Hasan. Ini kita cakap dengan Hasan. Hasan lelaki. Ya Hasan, mada akalta fi sabah? Apa awak makan? Pada waktu pagi tadi. Okey, mada akalta fi sabah? Jadi kita cakap dengan kawan kita, tanya dia, Hasan, tadi makan apa? Tadi tu pada waktu pagi.
Jadi bila kita nak tanya yang lepas, kita akan guna fi'il apa? Fi'lun madhi. Okey? Jadi Hasan dah orangnya lelaki. Bilangannya seorang. Maka kita akan tanya akal tak. Okey? Jadi jangan silap Dah, tanya akal ti jadi pondang pula. Baik. Jadi bila kita berbicara dengan si Fatimah, depan kita ada seorang perempuan bernama Fatimah. Rakan sepejabat barangkali. Ya Fatimah, mada akalti fi sabah? Okey. Kita aja sama sahaja. Akalti. Mada akalti fi sabah? Okey. Jadi ta ni bagi bawah. Pernah berlaku. Saya buat latihan dengan pelajar saya. Bila kita sebut akal ti tu, ada yang silap faham. Dia tulis apa? Dia tulis ya di bawah ni. Akal ti, itu salah. Okay? Jangan ada ya. Ta tu bagi bawah sahaja. Dibaca dengan pendek. Okey. Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa di sini guna madha? Sedangkan apa dalam bahasa Arab boleh guna ma. Okey? Baik. Saya jawab. Kalau kita guna ma, biasanya ma ni dia banyak naun. Banyak jenis. Okey, kalau kita bincang ma ni banyak, ada ma al-mausuliyah, ada ma al-istifhamiyah dan sebagainya. Ada ma an-nafiyah. Okey. Jadi lepas ma biasanya kita guna apa? Isim. Mas muka. Apa nama awak? Kataan ismu ni isim. Bukan fi'il. Lepas ma kita guna apa? Isim. Begitu juga kita tanya kan. Ma hadha? Apa ini? Kataan hadha ni isim. Okey? Bukan fi'il. Maka kita guna ma. Jadi kalau kita soal orang, lepas apa itu fi'il. Macam tadilah, madza akalta. Jadi mesti guna madza. Jangan guna ma akalta salah. Okay. Sebab itu dalam surah Toha, dalam surah Toha, bila Nabi Musa alaihissalam diarahkan pergi ke Tur Saina untuk mengambil kitab At-Taurat. Disebutnya tempat itu, bukit itu namanya Tua. Jadi dalam surah Taha disebut wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ya. Wa ma tilka. Jadi lepas ma, tilka. Tilka ni apa dia? Isim. Apa itu yang berada dalam genggaman kamu, wahai Musa? Musa pun jawab, qala hiya asai. Ia adalah tongkat. Jadi seolah-olah macam ada satu sesi dialog. Okey, tak nak bincang itu ya. Jadi Allah tanya Musa, Musa pun jawab. Allah tanya ma tilka. Kalau kata madza tilka. Baik. Soalan berikutnya, ya Khalid wa Talha. Khalid muzakkar. Talha muzakkar. Ada sebahagian kecil nama Arab. Ada sebahagian kecil banyak juga. Tak apalah, ada sebahagian. Nama Arab, nama orang Arab, nama untuk lelaki tetapi berakhir dengan ta marbutah. Kataan yang selalu kita dengar apa? Hamzah. Hamzah bin, kita tak kata binti Hamzah bin Abi Talib. Dalam budaya Arab, kataan Hamzah ini meskipun dia ada ta marbutah,
diguna secara meluas sejak pada zaman dulu lagi tak sampai Allah ni untuk memusatkan. Walaupun zahirnya ada tamar Allah. Anak Abu Jahal, tak, nama Ikrimah bin Amrin bin Hisham. Abu Jahal namanya ialah Amru bin Hisham. Dia termasuk dia dikenali salah seorang daripada dua Umar. Nabi kata, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Islamnya. Aku minta antara dua Umar ini, iaitu Umar bin Al-Khattab dan juga Amr bin Hisham, nama betul bagi Abu Jahal. Nabi kata, antara dua Umar ini, aku minta ya Allah, biar ada seorang yang masuk Islam, supaya Islam menjadi kuat. Jadi, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu peluk Islam. Abu Jahal sampai akhir hayatnya menentang Nabi dan mati dalam perang Badar. Okey. Tapi anaknya nama apa? Ikrimah. Okey. Eja apa Ikrimah? Ain kafra. Tak, lepas tu mim ta marbutah. Di hujungnya ada ta marbutah. Walaupun ada ta marbutah, tetap musakkar dalam budaya Arab. Begitu juga kata Talha. Ya, ada ta marbutah tapi musakkar. Kalau orang Melayu kita sekarang, dah nama apa dia? Imam Talha. Dia buang H di hujung. Okey, tak apa ya. Ya Khalid wa Talha. Dua orang, kedua musakkar. Madza akaltuma fi adh-dhuhri? Okey, apa kamu telah makan? Tak, pada zuhur tadi dengan hari tadi. Okey. Jadi akaltuma kita guna tanya dua orang. Okey, tanya Aisyah pula dengan Najwa. Ya Aisyah wa Najwa. Aisyah ni muannas. Apa sebab muannas? Dah biasa dah dengar dah kataan itu digunakan untuk muannas. Okey, secara detailnya Aisyah muannas, dah. Alasan lain sebab ada ta marbutah. Ada ta marbutah. Bila orang dia kata sebab apa muannas, ada ta marbutah. Baik. Najwa ni muannas. Tak, sebab apa? Di hujung tu ada rumah ya tanpa titik. Okey? Ya tanpa titik. Ya ini kita namakan dia alifut ta'nits al-maqsurah. Okey. Zahirnya nampak ya tapi namanya alif. Okey, alif at-ta'nits. Alif yang tujuannya untuk menunjukkan perkataan ini muannas. Al-Maqsurah yang dipendekkan. Okey, alif biasanya dah straight panjang. Dah, dia menegak panjang lah. Kalau kita pendekkan dia, kita tekan dia. Bila tekan, dia akan jadi macam tu. Dah, dia akan jadi pendek. Jadi, bila pendek dia, bentuk dia seperti ya. Maka dia katalah alifut ta'nits al-maqsurah. Jadi dia tanya kita, apa sebab dia muannas? Oh, di hujungnya ada apa? Ada alifut ta'nits al-maqsurah. Kadang-kadang orang sebut alif maqsurah. Okey, saya pergi menunjuk. Tak ada masalah. Okey, fi'il macam mana? Kita tak perlu tukar. Ya, sama saja. Ya Aisyah wa Najwa, madza akaltuma fi dhuhri? Wahai Aisyah dan Najwa, apa yang telah kamu makan tadi? Pada waktu zuhur. Jadi, akaltuma ni boleh tanya dua orang lelaki, boleh tanya juga dua orang perempuan. Tak ada masalah. Okey, tak perlu diubah. Sebab ada orang kata, Ustaz, kalau kita tengok lain jantina, dah. Okey. Jadi kalau lain jantina macam mana? Yang ni pelik, dia tak perlu ubah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Gambar Ustaz blur sikit, jadi belakang tak nampak tulisan. Ustaz boleh adjust kot phone. Gambar saya blur. Blur. Dan tulisan tak nampak. Oh, macam tu jangan. Terima kasih Ustaz. That's better. Ahsan jiddan. Ya Ustaz.
Ni kelabu. Sikit lagi. Yang tadi dah okey. Yang tadi tu okey Ustaz. Mana tadi Ustaz? Adjust sikit. Dia kelabu. Ya, Okey, better Ustaz. Okey. Much better. Ya, okey. Okey, alhamdulillah. Better, alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Rasa lain mohon saya dia ada masalah sikit. Untuk yang ketiga, ya Umar wa Muhammad wa Yusuf. Perkataan Umar, Ain min Ra. Okey, jadi kita kalau tulis dah ada dua tokoh yang saya sebut tadi. Nama Umar bin Al-Khattab memang dieja Ain Mim Ra. Okey. Umar bin Al-Khattab. Ejanya Ain Mim Ra. Manakala Abu Jahal saya sebut tadi Amru. Ain Mim Ra, lepas tu dia ada waw. Okey. Jadi Nabi kata mereka ini dua Umar sebab ejaan lebih kurang sama. Tapi samalah seperti gambar yang ejanya Ain Mim Ra Waw. Okey. Jadi soalan ini bunyi ya Umar wa Muhammad wa Yusuf, tiga orang. Madza akaltum fil lail? Apa yang dah kamu makan dah pada waktu malam? Madza akaltum fil lail? Okey, jadi akaltum menanyakan lelaki yang lebih daripada dua orang. Kalau kita tanya si Khadijah, Nusaibah, Azizah, ya Khadijah wa Nusaibah wa Azizah. Okey, madza akaltunna? Okey, madza akaltunna? Baik. Jadi dia beza sikit dengan muzakkar. Muzakkar yang ramai akaltum, dia mudah sikit. Kalau perempuan akaltunna, dia ada sabdu sikit. Jadi itulah perbezaan dia. Tapi kalau kita selalu buat latihan, insya-Allah okey, boleh selesai masalah itu. Jadi kalau kita tengok jadual yang saya letak di bawah, sebelah kanan saya namakan dia al-mukhatab. Bukan saya namakan, dalam kitab biasa begitu. Kitab Nahu, kitab Sarah, al-mukhatab asal maknanya orang yang kita bercakap dengan dia. Maksudnya second person, pihak yang kedua. Al-mukhatabah, orang perempuan yang kita bercakap dengannya. Second person tapi perempuan. Baik. Anta kata betah. Antuma kata betuma. Antum kata betum. Okey. Anti kata beti. Antuma kata betuma. Antunna, kamu semua perempuan, maka kita akan sebut kata betunna. Jadi kalau kita ambil perkataan yang kita belajar tadi, akala. Contoh kan? Anta akalta. Antuma akaltuma. Antum akaltum. Anti akalti. Antuma akaltuma. Antunna akaltunna. Okey. Jadi lepas ni kita boleh bercakaplah dengan sahabat-sahabat kita dah. Dia pejabat ke di mana ke. Kita balik rumah, anak kita semua perempuan. Contoh. Tiga-tiga orang perempuan. Kita bertanya. Madza akaltunna? Adapun hal akaltunna, apa kamu semua dah makan tadi?
Tak, hal akaltunna, adakah kamu semua sudah makan? Jadi kita boleh bercakap menggunakan fi'il madhi untuk tanyakan mereka apa yang mereka makan tadi. Begitu. Jadi kita bolehlah menggunakan fi'il madhi dalam soal jawab. Nah, kita pergi berjawab, tanya kawan kita perempuan, hal akalti, dah makan dah? Cuba besok ke? Hal akalti, dia pun belajar juga Arab. Na'am akaltu. Dia bertanya lagi, madza akalti? Tadi makan apa? Dia pun jawab pula, akaltu nasi lemak. Tak ada masalah lah. Hentam dulu. Lepas tu, ma'aman akalti. Banyak tanya ni. Ma'aman akalti. Bersama siapa makan tadi? Dia berjawab, akaltu ma'a zawji. Saya makan dengan husband I. Jadi di situ dah ada dah. Ada apa? Hal, ada madza, ada ma'aman. Jadi bolehlah kita cakap sikit. Sebab apa? Sebab ada orang memang dia nak try bercakap tapi tak gerti nak guna fi'il yang sesuai. Jadi selalu silap. InsyaAllah lepas ni boleh bercakap sikit. Okey. Sebelum saya masuk pelatihan yang keempat, as-soalur rabi'. Okay, saya buka kepada soalan. Mana-mana yang nak tanya, boleh tanya dulu. Okay, siapa-siapa nak tanya boleh, sila. Ustaz nak tanya satu. Macam Ustaz kata yang nombor 2 tu kan, makan akal tuma fi zuhri. Makna makan tengah hari, zuhri. Pada waktu zuhur lah. Waktu zuhur. Okey. Yeah. Makna dia malam. Saya ambil ni bahasa mudah lah Yang tadi as-sabah pada sebelah pagi kan. Az-zuhri pada waktu zuhur, tengah hari. Kita boleh guna tu lah. Tengah hari pada waktu malam. Jadi kalau saya nak guna yang mula-mula tadi, madza akalta fil fatur. Pun boleh. Ketika sarapan. Madza akaltuma fil ghada. Apa yang kamu makan ketika lunch. Okey. Tu soalan ketiga, madza akaltum fil asya. Faham. Itu untuk dinner lah. Boleh. Terima kasih Ustaz. Okey. Saya sengaja letak yang ni sebab nak samakan sabah, al-dhuhr, al-laili. Makna dia saya boleh guna yang ni jugalah ya Ustaz. Boleh, tak ada masalah boleh. Kalau dengar tu memang kita baru belajar lah, tak ada masalah. Lama-lama kita akan naik lagi. Saja tanya je. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, berikutnya masuk soalan yang keempat. As-soalur rabi'. Okey. Kalau kita belajar membilang, nombor berapa? Arba'ah, itu nombor. Kalau yang keempat, as-soalur rabi'. Begitu. Ya, jangan sebut as-soal arba'ah. Bahaya itu, salah. As-soalur rabi', ajib. Jawab. Okey. Anil as'ilatil atiyah, soalan-soalan berikut. Jadi bila saya terjemah arahan ni, bunyinya jawab soalan. Lepas tu tu apa guna lah. Sebab apa tak kata jawab berkenaan ke, daripada ke. Okey. Untuk makluman kita semua, ada sebahagian kata kerja bahasa Arab, ni maklumat tambahan saja. Dia perlu kepada harf jar. Okey. Kadang-kadang kita jumpa ada kata kerja dia perlu kepada harf jar. Contohnya, ajab. Allah menjawab. Okey, mesti ada an. Ajabaan. Jadi daripada depan sampai belakang ni, dia datang sekaligus. Satu package. Ini fi'il apa ni? Fi'il madhi. Okey. Kalau fi'il mudhari' nanti kita akan belajar ajaba yujibu. Pun dengan an. Datang dengan package ni. Kalau amar ajib. Pun sama, datang dengan an. Jadi kita tak perlu terjemah an tu datang dengan package. Sebab apa? Sebab bahasa, mana-mana bahasa pun termasuk bahasa Inggeris. Dia ada sebahagian ni, ada begitu. Contohnya bahasa ni sebut saya tak betul Inggeris kalau salah sebut tadi. Concern tak? Concern. Kadang-kadang concern ada on. Islam concerns on. Please look at me, contoh kan? Ada look at. Jadi ada jugalah. Dia punya apa? Gantingan.
panggil apa lagi? Panggil preposition kot. Okey, soalan saya ringkaskan dengan sin. Itu soalan. Okey. Jadi as-soal sin. Al-jawab jim. Ya Muhammad, hal qara'ta surat al-mulk? Okey. Muhammad tu seorang tak? Muhammad tu muzakkar. Ya Muhammad, hal qara'ta surat al-mulk? Adakah awak sudah baca? Okey. Surat al-mulk. Surah al-mulk. Ada 30 ayat kan? Okey. Muhammad pun jawab. Dia kata, na'am. Kalau ya, kita kata na'am. Okey, kita kata Muhammad lah. Okey. Na'am. Qara'tu. Okey. Qara' alif dengan hamzah ni sekali jangan hamzah ke belakang. Ada orang dia cuai. Kelas kita kelas lain. Macam ni dia buat. Ni salah. Dia mesti betul-betul atas alif. Qara'tu. Na'am qara'tu. Ya, saya telah baca. Jadi kalau kita buat macam ni pun dah okey dah. Tak ada masalah. Boleh nampak. Tapi yang terbaiknya kita boleh gantikan. Okey, surah Al-Mulk itu dengan dhamir. Digantikan kataan surah. Yang kita tanya itu surah apa? Surah Al-Mulk. Kataan surah itu muannath, kita ganti dengan dhamir. Sebaiknya ada sikit. Sambung dengan dhamir. Na'am qara'tuha. Ya. Kalau tanya kita mana fi'il? Qara'tu, ini fi'il. Setakat tu. Ha ini maksudnya apa? Nya. Merujuk kepada surah Mulk, Al-Mulk. Sebab surah itu muannas. Ya, saya sudah baca akan dulu. Ya, saya. Nota muka surat berapa Ustaz? Tak dapat. Tak dapat saya saya bagi yang terkini tu ada 5 line. Oh, saya tak dapat. Betul. Saya hantar. Ustaz boleh send balik tak? Boleh. Tak ada masalah. Kejap sebab Ayu tak dapat. Jadi tak boleh nak follow Ustaz dah. Tak tengok nota. Boleh. Jangan saya hantar sekejap. Syukran. Okay, syukran. Di bawah modul baru. Baik. File saya banyak sangat dekat desktop ni. Memang terlalu banyak penuh dari desktop saya ni. Okey. Jadi pelajaran satu yang terkini. Okey. Jadi saya dah hantar dah ni dalam WhatsApp group. Dia bukalah. Di tengah apa, dia mau akhir sampai dah. Baik. Berikutnya, soalan kedua. Ya Ali wa Uthman. Okey. Ya Ali itu dia ada sabdu ya. Cuma kita ni kadang-kadang untuk mudahkan sebutan Ya Ali macam tu je tak. Tak apalah. Tapi yang sepatutnya ada sabdu tekan nasi. Ya Ali wa Uthman. Okey, hal qara'tuma surat al-kahfi hadhihi al-lailata? Kalau berhenti, hal qara'tuma surat al-kahfi hadhihi al-lailah? Begitu. Jadi si Ali dan Uthman pun jawab. Dia kata apa? Kalau ya kata na'am lah ya. Dia kata na'am. Jadi soalan itu ditanya kepada Ali dan Uthman. Mereka berdua tu dua-duanya lelaki. Bilangannya 2 orang. Jadi kalau seorang kata saya. Kalau 2 orang kata apa? Kami lah.
Na'am qara'na. Okey, kami dah baca. Nah, ini seawal kami berdua boleh. Kami ramai lagi boleh. Qara'na, ya, kami sudah baca. Okey, kalau macam ni pun dah okey dah. Dah betul dah ni. Na'am qara'na. Habis. Okey, jadi kalau nak buat yang terbaik, yang standard, kita boleh katakan dhamir selepas na itu. Dhamir itu sebagai ganti kepada perkataan surah, iaitu surah Al-Kahfi. Na'am qara'naha. Begitu. Itu yang terbaik. Okey, dia jawab apa? Na'am qara'na. Lebih ringkas. Nah, yang terbaik, na'am qara'naha. Nah, ni kena ada alif lah. Ya, jangan pendek pula. Qara'naha. Gitu. Sebab apa ada alif? Membezakan di antara hunna dengan nahnu. Okey. Baik. Soalan yang kedua ini. Dah. Afwan Ustaz. Soalan. Kalau kita guna cakap juga suratul mulk tu tak berapa bagus ke macam ni? Kita tulis juga. Tak ada masalah. Kalau lah. Na'am qara'na surat Al-Kahfi. Hadhihi al-lailata, kan? Tak ada masalah. Itu diikut skema sungguh. Skema SPM. Tak ada masalah, boleh. Cuma bila kita menjawab, biasanya direngkas sikit lah. Okey. Jadi saya baca surat Al-Kahfi hadhihi lailata. Okey. Ada orang. Nah, dia kata, Ustaz, sebab apa baca hadhihi lailata? Bukan hadhihi lailati ke Ustaz? Ada orang dia baca gitu. Sebab apa saya tanya? Kan niat puasa kan? Nah, hadhihi sanati. Dia kata. Kan ada niat puasa tu. Dan kita selalu dengar orang nak puasa, imam tarawih dia mengulang setiap malam lafaz niat. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada macam tu kan. Kadang-kadang dalam radio, dalam TV, dalam Astro Awani, TV Al-Hijrah, begitulah. Dia kata, Ustaz, dibaca macam tu kan Ustaz? Saya kata, betul. Ada yang baca begitu. Tapi yang paling tepatnya dia baca hadhihi sanata, yang paling tepat. Perbincangan ini sangat panjang. Kalau saya bincang malam ni, bahaya. Okey. Jadi, yang lebih bagusnya dia baca hadhihi sanat, hadhihi lailata. Memang sepatutnya gitu ya. Okey. Nombor 3, ya tulab. Wahai pelajar. Jadi kalau kita sebut ya tulabi, wahai pelajar saya. Okey. Kita diberi kelonggaran. Okey, nak guna ya tulab macam tu saja boleh. Wahai pelajar. Pelajar depan dia. Adapun ya tulabi menggunakan ya pun boleh, tak ada masalah. Okey. Hal qara'tum ayat al-kursi ba'da salat? Adakah kamu semua telah baca ayat al-kursi, ayat kursi ba'da salat, lepas menunaikan solat. Jadi dia tanya semua depan dia tu lelaki. Sebenarnya perkataan tulab ini memang kalau depan kita tu semua lelaki boleh pakai. Tak ada masalah. Dalam kelas kita depan ni sebaris lelaki, 4 baris perempuan. Contoh kan? Pun boleh, tak ada masalah. Kita guna perkataan tulab merangkumi semua sekali. Tak ada masalah. Sebab Quran pun menggunakan style macam tu juga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu itu lafaznya lelaki. Merangkumi perempuan. Aqimus salat, dirikanlah kamu. Ikut lafaznya, dirikanlah kamu wahai orang lelaki. Termasuk perempuan. Okey. Baik. Jadi kalau kita depan kita ni semua lelaki, kita boleh kata ya tulabi. Okey. Kalau semua depan kita semua perempuan, boleh guna ya talibati.
tak ada masalah ya. Ya tullabi, hal qara'tum, adakah kamu telah baca? Qara'tum tu fi'il, tu guna tum. Dah kita bincang tadi. Dah. Itu ialah bahagian al-mukhatab untuk yang ramai. Ayat al-kursi, baca ayata sebab ayata itu di-i'rab sebagai maf'ulun bih. Okey, ba'da salat. Ditanya sebab apa ba'da salati? As-salati itu dikira sebagai mudhafun ilaih. Okey, yang jawapannya ialah na'am. Okey. Na'am, qara'na. Ya, kami sudah baca. Qara'na, maksudnya kami dah baca. Kami ramailah. Kalau kita kata, ya, kami dah baca ayat kursi itu. Qara'naha. Boleh gantikan ayat kursi dengan ha alif. Sebab kataan ayah itu muannas. Okey, tak ada masalah. Cuma tuan-tuan, ada orang dia kata, Ustaz, kita tengok dalam Quran, pelik kadang-kadang. Pelik macam mana? Nah, kadang-kadang tu alif tak ada. Nah, tapi bunyi panjang. Alif tak ada. Contohnya caranya, inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Okey. Jadi na tu panjang 2 harakat. Tapi alif tak ada. Diganti dengan tanda calik macam ni. Nampak macam alif kecil. Lepas tu sambung dengan dhamir hu. Ini fi'il apa ni Ustaz? Nah, adakah dia ni fi'il madhi untuk hunna? Tidak. Dia tetap untuk nahnu. Okay. Memang asalnya memang ada alif ni. Asalnya. Memang asalnya begini. Inna anzalnahu. Memang gini asalnya. Tapi resam Quran dibuang yang alif panjang. Nah, lepas tu diganti dengan calik. Okay, ada soalan? Sebab resam Usmani ya Ustaz? Ya betul, resam Usmani. Resam Usmani dia ada style tulisan yang pelik-pelik sikit lah. Ada yang boleh kita cari rahsianya. Ada yang wallahu a'lam. Ada yang kita dapat maklumat. Oh, sebab apa tulis? Sebab dia berkait dengan qiraat. Ya. Berkait dengan qiraat. Tadi saya ada baca satu ayat dalam surah dalam juzuk yang ketiga lepas maghrib tadi dengan anak-anak. Jadi ada satu ayat tu kalimat. Kalimah. Tapi ditulisnya macam ni ya. Wa tammat kalimatu rabbika. Wa tammat kalimatu rabbika. Saya tengok tadi. Lama dah tengok dah tapi kita kadang-kadang kita tak perasan. Ditulisnya kataan kalimah mufrad tapi dah berbeza dengan tulisan biasa. Kalimah biasa macam ni. Dengan ta marbutah. Tapi dalam ayat ni ditulis dengan ta maftuhah. Apa sebab dia? Jadi bila kita tengok, sebabnya ada sebahagian qiraat yang membaca dengan jamak. Ada yang qiraat baca wa tammat kalimatu rabbika. Ada yang baca begitu. Sebab itulah dia tulis dengan ta yang buka. Itulah rahsia dia. Okey. Jadi bukan dia buat tu memain. Ada rahsianya. Ada yang kita dapat tahu, ada yang kita tak dapat tahu. Melainkan tanya kepada pakar dia. Okey ya. Baik. Okey, kalau saya nak kembali balik kepada inna anzalnahu tadi. Okey. Inna anzalnahu yang dengan Quran tu kan. Anzalna ni maksudnya kami telah turunkan. Kami di sini Allah lah ya. Kami telah turunkan. Kami ni Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan hu ni Al-Quranul Karim.
pada malam Al-Qadri. Jadi pada malam Al-Qadri Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah. 30 juzuk semua sekali ke Baitul Izzah. Bila tengok dalam tafsir Baitul Izzah ini, al-mufassirun menyebut dia terletak di satu tempat yang wallahu alam, di mana mereka kata terletaknya di langit dunia. Daripada Al-Lauhil Mahfuz yang sangat tinggi itu, wallahu alam kat mana, dia turun oleh Allah sampai ke langit dunia di Baitul Izzah. Daripada situlah Allah Ta'ala akan arahkan malaikat Jibril untuk turun ayat demi ayat, surah demi surah, mengikut sebab nuzul, mengikut peristiwa yang berlaku. Jadi daripada Baitul Izzah ke bumi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril selama 23 tahun. Proses itu, proses daripada Baitul Izzah itu, Allah tidak menyebut perkataan anzal. Allah tak sebut perkataan anzala. Anzalna ini daripada mana? Daripada Al-Lauh Al-Mahfuz. Itu istilah anzalna. Tapi kalau daripada Baitul Izzah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bait Al-Izzah. Istilah yang digunakan di sini ialah nazzalna. Begitu. Dalam kamus kalau tengok nazzala maksudnya menurunkan. Kalau anzala juga maknanya menurunkan. Cuma bezanya kalau anzala turun sekaligus, manakala nazzala turun secara beransur-ansur. Kalau kita jumpa dalam Quran, nazzalna makna sama saja, kami telah turunkan, tapi secara beransur-ansur. Dari segi bilangan, dari segi bilangan, kataan anzalna ini dia ada 4 huruf. Daripada anzal. Kita ada belajar itu. Muka surat yang kedua, dalam kolom tu kita buat apa? Kolom nombor sekali al-thulathi, 3 huruf saja. Kolom yang kedua rubai, dia kata ada fi'il madhi yang bilangannya 4 huruf. Kalau sebut anzalan, wahid, nani, talata, arba. Lepas tu, kalau saya sebut nazzala, tekan zai, sebab ada sabdu, juga 4 huruf. Asalnya nun, zai, zai, lam. Begitu, 4 huruf. Pun sama fi'il ni, fi'il rubai. Ataupun disebut istilah lain, fi'il thulathi mazid, biharfin wahid. Jadi, bila kita baca Quran, kita akan tengok dia punya terjemahan dia membantu kita untuk menentukan dari segi masa. Baik. Di hujung pelajaran kita pada malam ini, kita senaraikan al-mutakallim. Al-mutakallim dari segi bahasanya maksudnya orang yang bercakap. Al-mutakallim. Jadi kalau orang yang bercakap maksudnya first person, diri pertama. Jadi saya dan kami lah. Saya boleh lelaki perempuan, kami pun sama. Boleh lelaki perempuan, boleh bilangan 2 orang dan boleh lebih daripada itu. Ana dhahabtu. Saya telah pergi. Nahnu dhahabna. Kami telah pergi. Inna ada panjanglah 2 harakat. Baik. Jadi alhamdulillah kita telah pun lengkap dengan 14 ruas jari. Daripada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, last sekali ana, nahnu. Kita sengaja datangkan contoh yang 3 huruf dahulu. Lepas ini kita akan masuk yang 4 huruf, 5 huruf, macam mana. Saya buka kepada soalan. Ustaz, fi'il madhi ni dalam Al-Quran yang lebih daripada 4 huruf tu banyak ke dalam Quran ke ada ke tak ada?
yang lebih daripada 4 huruf dia banyak. Tapi taklah sebanyak yang 3 dan 4 ni. Okey. Kalau kita ambil ya contoh dalam Quran. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-A'raf. Okey, dalam surah Al-A'raf. Okey, ayat yang ke-89. Surah apa? Surah Al-A'raf. Ayat 89. Okey, saya bacakan dia. Qad iftarayna 'ala Allahi kadhiba. Qad iftarayna 'ala Allahi kadhiba. Jadi tuan-tuan boleh tengok dia punya terjemahannya. Lebih kurang maknanya sesungguhnya kami telah mereka-reka pembohongan, mengada-ngadakan pembohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Okey, iftarayna, kami telah. Okey, iftarayna. Jadi di sinilah kita perlu kepada mana-mana kitab adapun tafsir Quran. Paling kurang pun ada terjemah perkata. Sebelah tu sebut apa? Kami telah mengada-ngadakan pembohongan. Jadi iftarayna ni fi'il ni ada berapa ni? Wahid, nani, thalatha, arba'ah, khamsah. Ada 5. Sebelum campur na itu kami. Jadi bila kita tengok dalam kamus, dia ajarnya macam ni. Iftara. Dia bilang ya. Wahid, nani, thalatha, arba'ah, khamsah. Ada 5. Jadi bila kita nak kata kami untuk fi'il madhi kita akan tambah apa di hujung? Tambah nun alif. Okey. Ya ni alif je. Dalam bentuk ya ataupun titik. Jadi bila dicampur dengan dhamir, na ni dhamir. Jadi dia akan tukar kepada ya yang bertitik dan dimatikan. Memang begitu. Kalau kita kata akala, kami telah makan, akalna. Sebelum nun alif, huruf itu mesti mati. Jadi, kataan apa? Zahaba. Zahab na. Belum nun alif itu, hurufnya mesti mati. Raja'na. Mesti begitu. Okey. Lagi ayat dia. In udna fi millatikum ba'da id anjana Allahu minha. Sekiranya kami kembali kepada agama kamu selepas Allah telah selamatkan kami daripadanya. Jadi kaum yang beriman yang kata kalau kami kembali balik kepada agama nenek moyang kamu yang kamu suruh, sudah pasti kami telah melakukan pembohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kami tipu Allah. Begitulah. Okey. Lepas tu dia sebut lagi wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha'a rabbuna wasi'a rabbuna kulla shay'in 'ilma 'ala Allahi tawakkalna. Okey. Jadi bila tuan-tuan tengok dalam terjemahan tawakkalna, kami telah bertawakal. Tawakkalna. Jadi sebelum kita sambung dengan dhamir kami, daripada depan ni ta sampai lam. Okey, itulah dia fi'il madhi yang asal ditulis dengan tawakkal. Okey. Jadi kita letak huwa dia tawakkala. Kalau letak pada huma tawakkala. Letak pada hum tawakkalu. Mereka semua telah bertawakal. Tawakkalat, tawakkalata, tawakkalna. Pendek. Tawakkalta, tawakkaltuma, tawakkaltum, tawakkalti, tawakkaltuma, tawakkaltunna. Saya bertawakal, tawakkaltu, tawakkalna. Jadi bila campur saja dengan nun alif mesti dimatikan lam.
lam ini asalnya hidup, dia mati. Okey. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lain? Ustaz nak tanya iftara ni. Iftara ni ada banyak rupanya ya. Iftara yang dekat ya tu ada satu tanda alif kecil. Lepas tu yaftari. Lepas tu iftari. Lepas tu muftarin. Mafturu. Sekejap, tengok sekejap. Maftara. Iftira. Cuba Ustaz jelaskan. Itu tengok kamus mana? Tak, Ayu bukan tengok kamus. Itu tengok kamus mana tu? Ayu tak tengok kamus ni Ustaz. Tengok web tu, tengok kamus. Tak, Ayu tak tengok kamus. Ayu tengok dalam Quran ni, dalam ayat yang Ustaz bagi ni. Ada bahagian kitab. Aha. Bila Ayu klik iftaroina ni Betul. Ustaz. Sebenarnya kalau kita belajar. Sekejap Ustaz. Bila Ayu klik iftaroina ni. Dalam ayat yang 89, iftaraina kan? Bila Ayu klik ada keluar banyak benda. Banyak ni dia punya iftara, iftari, muftarin, maftura, iftira. Okey, alhamdulillah. Apa tu Ustaz boleh jelaskan? Itu ada satu software tu. Tu. Ada satu software dia kan ada mana-mana fi'il dia akan keluar. Cabang-cabang dia. Nah, okey. Jadi begini ya. Kalau kita tengok fi'il dalam kamus dia bagi fi'il apa dulu? Fi'il madhi lah. Iftara. Fi'il madhi. Lepas tu dia akan datang berikutnya fi'il mudhari'. Yaftari. Yaftari ni fi'il mudhari' lah. Lepas tu fi'il amal. InsyaAllah akan datang kita akan belajar lah. Okay. Lepas tu lepas fi'il mudhari' biasanya dia akan datang masdar, kata terbitan. Masdar. Masdar. Ataupun kata sumber. Masdar. Iftira'an. Biasa gini lah. Yes. Jadi dalam kamus biasanya baris yang pertama dia buat 3 dulu. Iftara, yaftari, iftira'an. Biasa dalam kamus. Lepas tu baru dia ada baris yang 2 dan orang yang melakukan pembohongan, mengada-ngadakan pembohongan. Dia ada muftarin. Adalah mungkin baris yang kedua. Begitu. Jadi insya-Allah kita akan belajar akan datang dia punya cabang-cabang ilmu sharaf yang akan bincang daripada perubahan madhi kepada mudhari', kepada masdar, lepas tu mengambil kira amar, mengambil kira isim fa'il, kata nama pelaku, dan juga isim maf'ul, kata nama objek. Dan ada lagi ismu makan, insya-Allah. Gitu. Maf'ul kita tengok dalam kataan zahaba. Ada yang disebut maklum, majhul, itu cabang-cabang dalam bidang sharaf. Contoh ya, zahaba. Nah, apa makna zahaba? Telah pergi. Jadi kalau kita buka dalam Quran, ada mana-mana software, tekan zahaba dia akan bercambah. Zahaba dia bagi yadhhabu, ini fi'il mudhari' yang akan kita belajar. Lepas tu yang ketiga dia bagi apa? Zahaban. Ini masdar, pemergian. Gitu. Mungkin dia bagi lagi. Nah, zahibun, orang yang pergi. Itulah yang akan bersambung. Lepas tu dia bagi lagi, mazhabun. Okey. Kata mazhab dan dasar laluan yang kita pergi lalui. Jadi banyaklah ya kata-kata yang dihasilkan daripada root word za, ha dan juga ba. Okey. Jadi saya rasa untuk malam ni cukup dahulu kita berhenti di sini. Jadi malam ni alhamdulillah kita dah habis daripada huwa sampai nahnu. Dan minggu depan insya-Allah saya akan masuk nota baru bincang berkenaan dengan fi'il mudhari'.
Jadi nota baru tu saya akan bagi sikit lagi. Minta maaf ya sebab lambat sikit kali ni nota-nota sebab saya kebetulan ada kerja belum siap lagi. Jadi insya-Allah saya akan segerakan masuk nota. Lepas tu antum boleh study dulu. Dan kita akan jumpa akan datang insya-Allah. Okey, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus lagi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu warudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.